Hai murid-murid, apa khabar? Hari ini kita akan belajar sains tingkatan 4, bab 12. Disediakan oleh Encik Khalidas, anak lelaki Raja Ratnam dari SMK Darul Ridwan Taipei di bawah Pejabat Pelajaran Daerah Larut Matang dan Selama Perak. Tema 4, tenaga dan kelestarian hidup. Bidang pembelajaran 12.0 tenaga nuklear. Standard kandungan 12.1 penggunaan tenaga nuklear. Standard pembelajaran, murid boleh 12.1.1 mewajarkan penggunaan tenaga nuklear bagi negara yang telah dikenal pasti. Okey, baik murid-murid. Apakah itu tenaga nuklear? Adakah tenaga nuklear ini baik atau berbahaya? Mengapakah banyak negara di dunia menggunakan tenaga nuklear? Untuk menjawab semua persoalan murid-murid, mari kita lihat. Tenaga nuklear ialah tenaga alternatif yang boleh menjana tenaga elektrik bagi menggantikan atau mengurangkan penggunaan petroleum dan arang batu. Seperti semua orang sedia maklum, petroleum dan arang batu adalah bahan api fosil ataupun dalam erti kata lain, sumber yang tidak boleh diperbarui. Jadi apabila sumber-sumber ini tidak boleh diperbarui, ianya akan kehabisan pada suatu hari nanti. Jadi sebagai pengganti ataupun alternatif, kita gunakan tenaga nuklear. Sehingga kini, terdapat lebih daripada 30 buah negara di seluruh dunia yang menggunakan tenaga nuklear sebagai sumber tenaga di negara mereka. Antara negara-negara yang menggunakan sumber tenaga nuklear sebagai sumber tenaga adalah Amerika Syarikat, Rusia, Perancis, Slovakia dan Jepun. Sumber tenaga nuklear ini ada manfaat dan juga ada kesan buruk dia. Baik, mari kita lihat apakah manfaat-manfaat penggunaan sumber tenaga nuklear. Yang pertama, tenaga yang dihasilkan adalah dalam kuantiti yang banyak. Selain itu, sumber tenaga nuklear juga menghasilkan sinaran mengayon yang dapat digunakan dalam bidang perubatan, pertanian dan juga perindustrian. Seterusnya, sumber tenaga nuklear ini dapat meningkatkan taraf kesihatan manusia. Dan yang terakhir, pembebasan gas hijau adalah sedikit jika kita bandingkan dengan penggunaan sumber bahan api fosil. Jadi sumber tenaga nuklear ini adalah lebih mesra alam. Baik, semua perkara baik ada lawan dia. Jadi manfaat ini ada lawan dia, iaitu kesan buruk. Mari kita lihat kesan buruk penggunaan sumber tenaga nuklear. Sisa radioaktif boleh menjejaskan dan mengancam nyawa semua hidupan sekiranya tidak diuruskan dengan cermat. Selain itu, pelupusan sisa yang tidak terancang menyebabkan ada sisa radioaktif yang masih lagi aktif. Yang ketiga, penyalahgunaan tenaga yang dihasilkan boleh membawa kesan buruk kepada umat manusia. Maksudnya, sekiranya tenaga ini disalahgunakan seperti jadikan dia bom, ia boleh menyebabkan kemusnahan kepada alam dan juga manusia. Dan seterusnya adalah kos pembinaan yang tinggi diperlukan untuk pembinaan reaktor. Tetapi jangan risau, sekiranya sesuatu negara itu, sesebuah negara itu pandai menjana duit, kos pembinaan itu dapat kita cover semula.
Okey, baik. Standard kandungan 12.2 penghasilan tenaga nuklear. Standard pembelajaran, murid boleh memerihalkan penghasilan tenaga nuklear melalui pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. 12.2.1 memerihalkan penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. 12.2.3 mewajarkan penggunaan tenaga nuklear bagi negara yang menggunakannya. Tenaga nuklear terhasil daripada tindak balas di dalam nukleus atom. Tenaga nuklear dihasilkan melalui pembelahan nukleus dan juga pelakuran nukleus. Pembelahan nukleus. Pembelahan nukleus merupakan proses pemecahan satu nukleus radioaktif yang berat kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil disertai dengan pembebasan tenaga. Pembelahan nukleus berlaku apabila satu neutron yang perlahan membedil satu nukleus radioaktif yang berat seperti uranium-235. Bedilan daripada neutron menyebabkan nukleus itu pecah kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dan stabil. Proses ini membebaskan banyak tenaga. Okey. Pembelahan nukleus ini berlaku secara berterusan apabila satu neutron membedil dan membelah nukleus berjisim besar yang baharu. Tindak balas ini disebut sebagai tindak balas berantai ataupun istilah bahasa Inggerisnya adalah chain reaction. Jadi tindak balas seperti ini perlu dah dikawal supaya tidak membawa kemusnahan. Baiklah, yang seterusnya adalah pelakuran nukleus. Apa itu pelakuran nukleus? Pelakuran nukleus merupakan satu proses percantuman atau penggabungan dua nukleus radioaktif yang ringan membentuk satu nukleus yang lebih berat disertai dengan pembebasan tenaga. Dua nukleus kecil dan ringan seperti deuterium dan tritium bercantum membentuk satu nukleus helium yang lebih besar dan berat. Proses ini berlaku pada suhu yang amat tinggi dan proses ini membebaskan lebih banyak tenaga nuklear jika dibandingkan dengan pembelahan nukleus. Okey, baik. Di manakah proses-proses ini akan berlaku? Ya, betul. Jawapannya adalah stesen jana kuasa tenaga nuklear. Mari kita lihat stesen jana kuasa tenaga nuklear. Ini adalah rajah. Okey, rajah stesen jana kuasa tenaga nuklear yang terdiri daripada perisai konkrit, reaktor, rod pengawal boron, penjana steam, turbin dan penjana elektrik. Perlu ada menara penyejuk dan juga kondenser di sana. Okey, marilah kita lihat yang slide seterusnya. Tindak balas dalam reaktor nuklear ini bermula apabila teras grafit. Okey, teras grafit mengawal ataupun memperlahankan neutron yang terhasil. Ingat tak? Neutron perlu perlu membedil suatu nukleus. Yes, bagus. Okey. Neutron tadi akan membedil nukleus. Rod uranium menghasilkan tenaga nuklear melalui proses pembelahan nukleus. Di sanalah
orang kata ibarat bahan api untuk tindak balas berlaku. Okey, kita ada rod pengawal boron yang mengawal kadar tindak balas dengan menyerap neutron-neutron yang berlebihan supaya tidak menjadi tindak balas berantai. Semua tindak balas ini perlulah dikawal. Okey, apabila berlaku proses pembelahan nukleus, ianya akan menghasilkan tenaga yang sangat besar. Okey, tenaga ini orang kata suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi ini akan naik ke atas melalui paip, dan dalam saluran paip itu ada juga air sejuk yang dialirkan. Apabila air sejuk ini terkena suhu yang panas, ianya akan bertukar menjadi steam. Steam ini akan terus dialirkan untuk memutarkan turbin. Apabila turbin diputarkan oleh aliran steam, magnet di dalam penjana akan diputarkan. Penjana elektrik di sebelah itu akan menjanakan arus elektrik melalui proses aruhan elektromagnet apabila magnet berputar dalam suatu gergelung. Itulah cara penjanaan tenaga elektrik. Baiklah, mengapakah negara-negara di dunia memilih tenaga nuklear sebagai sumber tenaga mereka? Sumber tenaga lain seperti arang batu dan juga petroleum adalah sumber yang tidak boleh diperbarui dan semakin berkurangan. Jadi mereka perlu mendapatkan pengganti dia. Jadi sebab itulah negara-negara tersebut menggunakan tenaga nuklear. Ada negara yang mempunyai keluasan yang sangat besar dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Jadi mereka-mereka ini mempunyai permintaan terhadap tenaga elektrik yang sangat tinggi. Jadi untuk menampung permintaan tersebut, mereka menggunakan sumber tenaga nuklear. Yang ini saya suka, sumber pendapatan negara. Tadi mula-mula saya sebut keburukannya memerlukan kos yang tinggi untuk membina reaktor nuklear. Tetapi reaktor nuklear juga dapat dijadikan sumber pendapatan negara. Bagaimana? Saya ambil contoh, reaktor nuklear di Slovakia mampu menghasilkan tenaga elektrik yang melebihi keperluan negaranya. Oleh itu, mereka telah membekalkan tenaga elektrik itu kepada negara-negara jiran dan mampu mendapat keuntungan yang lumayan. Dan yang seterusnya, penggunaan teknologi yang canggih serta mampu mengurangkan risiko kebocoran tenaga nuklear. Standard kandungan 12.3. Impak penggunaan tenaga nuklear. Standard pembelajaran, murid boleh 12.3.1 menceritakan impak penggunaan senjata nuklear kepada kehidupan dan persekitaran. 12.3.2 merumuskan impak ujian nuklear ke atas persekitaran. Apakah kesan-kesan dia? Tenaga nuklear telah digunakan untuk menghasilkan senjata nuklear. Inilah yang saya sebut tadi. Okay? Manusia menyalahgunakan perkara yang baik. Senjata nuklear pernah digunakan terhadap Hiroshima dan Nagasaki semasa Perang Dunia Kedua oleh Amerika Syarikat. Penggunaan bom atom telah menyebabkan kemusnahan yang sangat besar kepada negara Jepun. Rakyatnya telah merana untuk tempoh yang agak-agak panjang lah. Yang seterusnya, kini sudah ada banyak negara yang mula mencipta dan mengeluarkan senjata nuklear masing-masing. Tetapi semua pengeluar dan pembuat senjata nuklear terikat di bawah perjanjian pengawalan senjata nuklear yang mengawal penggunaan senjata nuklear.
Jadi negara-negara yang ada senjata nuklear ini tidak boleh menggunakannya sesuka hati. Impak ujian nuklear. Impak ujian nuklear memberi kesan buruk kepada kehidupan dan juga persekitaran. Ujian nuklear di bawah tanah menyebabkan radiasi terhadap tanah dan sumber air bawah tanah tercemar. Radiasi terhadap tanah ini menjadikan tanah itu kurang subur. Ujian nuklear di bawah laut menyebabkan kemusnahan habitat hidupan laut dan juga kematian hidupan laut. Kesan penyebaran radiasi daripada ujian nuklear. Terdapat dua kesan, iaitu kesan somatik dan juga kesan genetik. Kesan somatik ini adalah kesan yang dapat dilihat secara fizikal, manakala kesan genetik ini yang tidak dapat dilihatlah. Okey, apakah kesan dia? Kesan somatik. Kita ataupun orang yang terdedah kepada radiasi ujian nuklear ini akan mengalami keletihan, akan mengalami loya, akan mengalami katarak mata yang ada selaput pada mata, dan juga mengalami leukemia serta keguguran rambut. Kesan kepada genetik pula, bayinya menjadi cacat. Bayi-bayi yang dilahirkan menjadi cacat. Orang yang terkena radiasi ini mengalami mutasi sel dan juga mendapat kanser. Standard kandungan 12.4 tenaga nuklear di Malaysia. Standard pembelajaran. Murid boleh mewajarkan pembinaan stesen jana kuasa nuklear di Malaysia. Apakah rasional pembinaan stesen jana kuasa di Malaysia? Stesen jana kuasa nuklear di Malaysia. Petroleum, gas asli dan arang batu adalah sumber bahan api fosil yang tidak boleh diperbarui dan akan habis. Jadi, stesen jana kuasa nuklear perlu dibina di Malaysia untuk menampung permintaan pengguna terhadap tenaga nuklear yang semakin meningkat. Reaktor nuklear ini juga perlu dikendalikan secara cermat supaya tidak memudaratkan nyawa manusia dan alam sekeliling. Kadar tenaga yang dikeluarkan oleh sumber nuklear adalah lebih besar jika dibandingkan dengan sumber bahan api fosil. Kesan pencemaran oleh tenaga nuklear juga adalah jauh lebih rendah berbanding dengan penggunaan sumber bahan api fosil. Dan yang penting sekali, pembinaan stesen jana kuasa mestilah berhampiran dengan sumber air supaya memudahkan proses penyujukan berlaku. Okey murid-murid, sampai sini saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.